Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneliti beberapa insiden yang melibatkan kenyataan ataupun ucapan daripada beberapa ahli pembangkang Pakatan Nasional yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang unparliamentarian ataupun yang kita katakan sebagai tidak beradab, tidak berakhlak seperti menuduh orang lain dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana apabila usul dibuat oleh ahli parlimen backbencher yang mengusulkan supaya mereka-mereka yang biadab dan mulut celupa itu dihadapkan ke jawatankuasa pilihan khas, akhirnya tidak diterima ataupun mereka itu tidak dihadapkan ke jawatankuasa pilihan khas. Sebaliknya speaker memanggil mereka dan mereka diminta untuk memohon maaf. Jadi ada beberapa orang lah yang saya lihat telah pun memohon maaf, antaranya ahli parlimen Kapar yang telah membuat kenyataan berkaitan dengan Mainur Rahmah, ahli parlimen Kubang Krian yang berkaitan dengan titah diraja, begitu juga dengan ahli parlimen Arau yang menuduh ahli parlimen Hulu Langat sebagai seperti kera dan sebagainya. Tetapi speaker dengan mudah saja nampaknya menerima permohonan maaf dan kes itu selesai. Bagi saya tindakan speaker ini pandangan saya lah, adalah tidak wajar, kerana bagi saya ahli-ahli parlimen Pakatan Nasional ini sebenarnya mungkin mereka ini sengaja ataupun mengambil kesempatan daripada kelembutan ataupun sikap speaker yang tidak begitu tegas. Akhirnya mereka menyebabkan mereka boleh melakukan ataupun mengulangi lagi ucapan-ucapan sebegitu, dan lepas tu minta maaf. Kes selesai. Buat lembik tengkuk, lepas tu kes selesai. Jadi bagi saya sepatutnya parlimen kita perlu lebih bertegas, kerana mereka sebenarnya adalah orang yang dipilih, orang yang dah matang. Tidak sewajarnya mereka mengelirukan dewan, menipu dewan, membohongi dewan dan mengeluarkan perkataan-perkataan unparliamentarian, tidak beradab dan tidak berakhlak. Begitu. Jadi kalau mereka buat begitu, bagi saya sepatutnya mereka ini mesti dihadapkan ke jawatankuasa pilihan khas supaya mereka ini diberikan amaran yang keras ataupun diberikan ataupun terus dikenakan tindakan-tindakan yang tegas. Kerana kalau kita terus mengulangi sikap berlembut, bila orang lembik tengkuk, kita maafkan, kes selesai. Saya kira parlimen kita nanti akan dipermain-mainkan oleh orang-orang sebegini. Bila buat salah, lepas tu minta maaf, kes selesai. Tidak pun diambil ataupun tidak pun dirujuk kepada jawatankuasa pilihan khas dan tidak pun diberikan tindakan ataupun dikenakan tindakan yang tegas. Bagi saya, speaker tak perlu nak mencari populariti ataupun nak menunjukkan dia neutral dan sebagainya, sebab bagi saya ini bukan isu neutral ke, bukan isu kita nak cari populariti ke apa, tetapi isu untuk mengangkat parlimen kita menjadi world class parlimen. Kalau ahli parlimen itu mempermain-mainkan parlimen, buat salah, membohongi dewan, cakap celupa, lepas tu minta maaf, lepas tu nanti ada lagi ahli parlimen lain yang mengulangi perkara tersebut, jadi parlimen kita ini boleh ditertawakan. Sedangkan kita bercakap kononnya untuk melakukan reform kepada parlimen kita. Tetapi parlimen kita terus menjadi parlimen yang seakan-akan sarkis, kan, apabila ahli parlimen mempermain-mainkan persidangan parlimen. Dahlah ramai yang tak datang, lepas tu mempermain-mainkan dengan buat salah minta maaf, buat salah minta maaf. Ini saya kira bukan suatu tindakan yang perlu dimaafkan, tetapi mesti diambil tindakan tegas supaya akhirnya ahli parlimen ini tahu bahawa mereka akan berhadapan dengan tindakan sebegitu kalau mereka mengulangi apa yang telah mereka ucapkan. Ataupun kalau ahli parlimen lain pun mengulangi perangai yang sama yang telah dikenakan kepada ahli parlimen yang lain, maka mereka sudah tentu akan serik dan tidak akan melakukan ataupun tidak mengelirukan dewan, membohongi dewan dan tidak bercakap dengan perkataan unparliamentarian, dan sudah tentu mereka akan sentiasa berhati-hati. Jadi saya harap pihak speaker kena lebih tegas dalam isu ini supaya parlimen itu tidak menjadi parlimen budak-budak yang dipermain-mainkan. Terima kasih.
Yang berhormat, terdapat satu isu yang dibangkitkan oleh Jelutong 2-3 hari yang lalu, dan saya telah pun berjumpa dengan Kementerian. Untuk itu saya minta Kementerian bangun dan memberikan penjelasan. Silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, saya pun telah mengadakan pertemuan dengan Yang Berhormat Yang Ketua Dewan, dan saya telah beri penjelasan berhubung dengan beberapa kekhilafan yang berlaku. Saya fikir perkara ini tak perlu kita panjangkan kerana kita banyak isu-isu penting. Jadi saya fikir kalau sekiranya timbul kekhilafan, saya mohon maaf dan kita terus kepada agenda lebih pentinglah untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Inilah semangat yang kita ada. Saya dah jumpa dengan Kementerian dan pemahaman kita berbeza, namun apa yang telah pun disebutkan Kementerian itu telah pun dimaklumkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Yang Dipertua. Kalau ada jarum peniti, jangan disimpan di dalam peti. Andai ada ucapan disalah arti, saya menyusud 10 jari. Niat di hati, suara rakyat saya juarai. Semak imbang kerajaan madani. Biar integriti, bukankah itu peranan hakiki selaku wakil rakyat? Suara rakyat yang diwakili, sudi kiranya rujuk penyata rasmi. Muka surat 134 hingga 137 pada 14 hari bulan Februari. Terima kasih Tuan Yang Dipertua yang bijak bistari. Terima kasih. Itu Gerindra yang menjawab soalan-soalan kita. Terima kasih, Kapa. So, saya anggap kes ini telah selesai.